Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1331. Antara paparan utama. Siapa zalim dan siapa dizalimi? LGBT, kenapa DAP yang terus diratib? Impak Malaysia jadi medan fitnah PN. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Polis membuka kertas siasatan terhadap bekas Perdana Menteri Tan Sri Mahyidin Mat Yassin yang didakwa mengeluarkan kenyataan berbau fitnah terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ketua Polis Daerah Putrajaya Asisten Komisioner A. Asmadi Abdul Aziz berkata siasatan dijalankan mengikut Seksyen 500 Kanun Keseksaan. Ia berhubung satu video tular di media sosial berkaitan sidang media oleh Tan Sri Mahyidin selepas beliau didakwa di Mahkamah Jalan Duta Kuala Lumpur. Siasatan awal mendapati video berdurasi 11 minit 11 itu dikatakan mempunyai unsur fitnah terhadap pihak yang paling berkuasa dalam pentadbiran negara, katanya dalam kenyataan semalam. Menurut A. Asmadi, siasatan turut dijalankan mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Terdahulu, satu laporan polis dibuat oleh Timbalan Ketua Angkatan Muda Keadilan AMK Muhammad Kamil Abdul Munim yang juga setiausaha politik kepada Menteri Kewangan terhadap Mahyidin semalam. Laporan polis dibuat berhubung kenyataan Mahyidin yang mendakwa kononnya kes mahkamah terhadapnya ada campur tangan politik. Kami berkata laporan itu dibuat supaya polis menyiasat dan mengambil tindakan kerana ia mengundang pelbagai spekulasi buruk terhadap institusi penguatkuasaan dan kehakiman negara. Katanya kenyataan yang dilemparkan itu adalah tomahan dan fitnah untuk mencipta persepsi negatif terhadap Perdana Menteri. Di tengah-tengah tuduhan pembangkang terhadap kerajaan yang disifatkan zalim dan mengamalkan pendakwaan terpilih, Anwar bertanya sama ada mereka yang membuat tuduhan itu mempunyai bukti dakwaan mereka atau tidak. Anwar menjawab soalan Ahmad Fadli Syari Perikatan Nasional Pasir Mas yang bertanya sama ada kerajaan bercadang untuk mengambil tindakan lanjut terhadap potensi rasuah dalam projek yang diluluskan sebelum pilihan raya umum lalu. Seriuskah kerajaan untuk mengambil tindakan terhadap proses tata kelola yang dikatakan tidak telus sebelum PRU15, terutamanya LCS? Terima kasih. Walaupun Ahmad Fadli tidak menyebut pendakwaan terpilih dalam soalannya, Perdana Menteri berkata dia akan mengambil kesempatan itu untuk menjawab tuduhan terhadapnya. Beliau juga berkata adalah perkara biasa untuk mengkritik dalam politik, tetapi sebagai Perdana Menteri beliau tidak akan mengkhianati amanah yang diberikan kepadanya. Soal nak kecam dari segi politik, boleh kecam. Tetapi ingat, jangan kita guna kedudukan untuk, pertama, salah. Perdana Menteri jangan guna kedudukan untuk menganiayai. Kalau bukti ada, naya macam mana? Nampaknya pelbagai cara dan naratif digunakan pembangkang apabila para pemimpin mereka diheret ke muka pengadilan akibat rasuah dan salah guna kuasa. Sedaya upaya mereka menafikan dan menidakkan dengan mencipta persepsi plot twist, kononnya mereka dizalimi dan imej mereka cuba diburukkan. Nampaknya tutup di atas, di bawah terselak. Tutup di bawah, dada terbuka. Terkini Muhammad Hussein Muhammad Nasir atau turut dikenali sebagai Datuk Roy yang dicari Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sebelum ini akhirnya menyerah diri kepada pihak berkuasa itu petang Isnin lalu. Datuk Roy dipercayai menjadi perancang utama dalam kes rasuah melibatkan siasatan meminta dan menerima rasuah sebanyak RM400,000 bagi mengelakkan siasatan membabitkan kes program Jana Wibawa. 4 individu termasuk seorang pegawai SPRM ditahan namun kemudiannya dibebaskan dengan jaminan kerana disyaki meminta dan menerima rasuah berjumlah RM400,000 bagi mengelakkan siasatan ke atas program kontroversi itu. Datuk Roy pernah dituduh di mahkamah sebelum ini dan dijatuhkan hukuman penjara atas kesalahan rasuah. Sementara itu, anak kepada seorang pemimpin politik dikatakan berada dalam radar SPRM ketika agensi anti rasuah itu memperluaskan siasatannya berhubung program Jana Wibawa. Menurut sumber yang dipercayai, penahanan lelaki dikenali Datuk Roy yang dipercayai mendalangi kes rasuah dikaitkan dengan program itu mendedahkan bahawa anak ahli politik itu yang juga seorang ahli perniagaan juga disiasat.
Menurut sumber itu lagi, nama ahli perniagaan itu bocor selepas Datuk Roy memperolehi senarai nama yang dikaitkan dengan program Jana Wibawa daripada kenalan SPRM yang dikatakan seorang pegawai kanan. Datuk Roy dipercayai menerima sejumlah wang daripada seseorang yang rapat dengan pemimpin politik itu bagi membantu ahli perniagaan terbabit daripada ditahan reman. Sumber itu menggambarkan Datuk Roy sebagai seorang oportunis yang mencari mangsa dalam kalangan suspek SPRM. Sumber itu berkata Datuk Roy melihat peluang untuk membuat wang daripada mereka yang disiasat dalam kes berprofil tinggi. Nampak tak? Satu persatu dalang dan mereka yang menjadi entiti jelas atau tangan gelap telah dicari hingga ke lubang cacing. Jana Wibawa bukan soal pendakwaan terpilih. Jana Wibawa bukan tentang ingin menjatuhkan maruah Mahyadin. Sebaliknya, ia adalah satu pembongkaran kejahatan dan kebijatan kerajaan Tebuk Atap yang telah melahap duit rakyat ketika mereka mengibarkan bendera putih kerana kelaparan. Jenayah korup yang dibuat ketika puluhan ribu rakyat mati dijerut COVID-19. Siapa sebenarnya yang zalim dan siapa pula yang dizalimi? Lain bengkak, lain yang berdanah. Kerajaan digesa mengambil tindakan tegas dalam membendung penyebaran gaya hidup songsang, lesbian, gay, biseksual, transgender dan pelik LGBTQ yang diperjuangkan beberapa kumpulan hak asasi manusia di negara ini. Tindakan penyokong gaya hidup songsang membuat perarakan terbuka sempena Hari Wanita Antarabangsa minggu lalu adalah keterlaluan. Tindakan keterlaluan itu mencemarkan syiar agama Islam sebagai agama persekutuan dan nilai sejagat sosio-budaya masyarakat negara ini. Ia juga menimbulkan keresahan di kalangan penganut agama lain daripada pelbagai kaum di negara ini kerana gaya hidup songsang LGBTQ ditolak oleh semua ajaran agama utama dunia ini. Isnin lalu, Ketua Polis Daerah Danwangi, Nur Delhan Yahya mengeluarkan kenyataan bahawa penganjur perhimpunan itu akan dipanggil untuk disoal siasat berhubung perarakan yang diadakan di hadapan Kompleks Sogo dan Dataran Merdeka di Kuala Lumpur. Kira-kira 150 orang terdiri daripada aktivis hak asasi, NGO, mahasiswa dan ahli parti politik menyertai perhimpunan itu sambil memegang plakat. Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi diarahkan menyiasat perarakan tersebut. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata pihaknya menerima laporan serta maklum balas daripada orang ramai berhubung perkara itu dan Jawi akan menyiasat dengan kerjasama polis dalam kadar segera. Katanya selaku pihak berkuasa agama di wilayah persekutuan, Jawi tidak akan berkompromi dengan sebarang perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam serta undang-undang yang dikuatkuasakan. Beliau meminta semua pihak supaya akur dan menghormati kedudukan Islam seperti termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Sebarang usaha untuk mempromosi serta menormalisasikan gaya hidup songsang yang bercanggah dengan nilai Islam dan fitrah insan tidak boleh diterima sama sekali, katanya melalui kenyataan. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah memuji pendirian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang tidak mengiktiraf golongan lesbian, gay, biseksual dan transgender, LGBT serta konsep negara sekular. Titah baginda, jaminan itu bertepatan waktunya untuk memberi keyakinan kepada rakyat bahawa kerajaan serius memelihara prinsip Islam berteraskan Ahli Sunnah wal Jamaah. Baru-baru ini, Beta telah membaca petikan akhbar berkaitan ketetapan dasar kerajaan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tentang jaminan untuk tidak mengiktiraf golongan LGBT dan konsep negara sekular. Jaminan diberikan Perdana Menteri adalah bertepatan dan kena pada waktunya bagi memberi keyakinan kepada rakyat bahawa kerajaan serius di dalam memelihara prinsip Islam yang berteraskan kepada Ahli Sunnah wal Jamaah. Titah baginda sempena mesyuarat Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam kali ke-69 di Istana Melawati. Sekejap, bagaimana pula dengan video TikTok yang menjala di media sosial ciptaan pembangkang yang menuduh kerajaan perpaduan menyokong aktiviti LGBTQ ini? Paling menyakitkan apabila gambar dan video perarakan yang tersebar itu adalah ketika perarakan Solidariti Hak Wanita pada 13 Mac 2020. Gambar tersebut digunakan kononnya terjadi ketika pentadbiran Kerajaan Perpaduan. Sedangkan Mac 2020 ketika itu, negara di bawah pentadbiran Kerajaan Tebuk Atap yang ada PAS di dalamnya. Sepatutnya LGBTQ wajar menjadi tanggungjawab bersama tanpa mengira ideologi politik dan kepentingan mana-mana pihak, kerajaan atau pembangkang. Negara ini perlu diselamatkan. Jom Channel sangat bersetuju dengan ketegasan kerajaan dalam menangani isu yang menakutkan ini. Cuma agak kecewa apabila ada golongan yang perasan suci kononnya mereka dan keluarga mereka tidak terlibat dalam agenda sedemikian. Kenapa tetap diteriak DAP, DAP, DAP? Sedangkan apa yang berlaku ketika PAS yang melaungkan agenda Melayu Islam berada dalam kerajaan tidak pula dilalak dan diratib.
Saya bukan pakar tetapi saya belajarlah apa yang PAS kata. Demikian sinisnya respon Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh apabila sebuah agensi di bawah Kementerian Belia dan Sukan KBS dituduh menjalankan program yang berkaitan kristianisasi. Menterinya membalas dengan menggunakan hujah yang pernah disuarakan pemimpin PAS. Menjawab persoalan tersebut, Hannah berkata pihak yang membuat fitnah terhadap kerajaan wajar mendengar nasihat yang pernah disuarakan Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man. Saya cadangkan tukang fitnah di luar sana untuk dengar nasihat. Saya dapatkan nasihat Tuan Ibrahim. Tuan Ibrahim ada tak? Tuan Ibrahim, Ahli Parlimen PAS, Oktober 2, 2018, semasa Perikatan Nasional, ya. Tuan Ibrahim sendiri kata, tidak salah orang Islam masuk kuil terima kalungan. Timbalan Presiden PAS, Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, parti itu tidak mempertikaikan mana-mana orang Islam yang mahu ke rumah ibadat agama lain selagi tidak mengikuti upacara agama itu. Kata Hannah, mari kita rentas bersama kenapa isu ini boleh timbul. Projek Artikel 11 ialah program yang melibatkan golongan belia di bawah mengunjungi rumah ibadat pelbagai agama sebagai sebahagian daripada usaha Impact Malaysia meningkatkan kesedaran masyarakat majmuk di negara ini. Aktivis Bersatu Badrul Hisham Shahrin bermulut celupar mendakwa kononnya Impact Malaysia menjalankan program Christian Evangelist melalui Menteri Belia dan Sukan yang baharu. Semasa berbahas dalam sidang Dewan Rakyat, Afnan Hamimi Tai Azamuddin, PN Al-Rustar pula mempersoalkan program tersebut termasuk pertambahan peruntukan yang diberikan kepada Impact Malaysia melalui belanjawan tahun ini. Menjelaskan lebih lanjut, Hannah Yeoh turut memetik kenyataan dibuat Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Katanya, Tuan Hadi lawat gereja di Miri. Tuan Hadi lawat gereja di Miri ini adalah tahun 2015. Bertukar fikiran, Tuan Hadi kata. Kemudian, beliau juga berkata, perbincangan dua hala dan saling bertukar-tukar fikiran ini amat menarik dan ia bertujuan mengeratkan hubungan dalam masyarakat majmuk, khususnya di Sarawak. Kata Yeoh dalam ucapan penggulungan kementeriannya semalam. Menegaskan bahawa Bersatu memang sengaja membuat fitnah mengaitkan dirinya dengan dakwaan kristianisasi. Yeoh menasihati pemimpin parti terbabit agar menyemak terlebih dahulu apa yang diperkatakan oleh rakan gabungan mereka dalam PN sebelum melemparkan sebarang tuduhan. Dalam ucapan juga, Yeoh menegaskan setakat ini belum ada belia Islam menyertai program Jom Ziarah Gereja itu. Itu satu fakta. Kementerian Menerusi Impact Malaysia sememangnya tidak akan melibatkan penyertaan belia Muslim dan tiada belia Muslim yang akan memasuki gereja menerusi program ini. Jadi yang memfitnah saya menggunakan agensi di bawah KBS untuk tujuan tersebut adalah tuduhan yang melampau dan mahu menjadikan saya sebagai punching bag bagi menutup dakwaan salah laku yang dihadapi oleh para pemimpin mereka, katanya. Untuk rekod, Impact Malaysia sudah membuat penafian mereka terlibat dalam program kristianisasi dan pegawai Yeoh juga telah membuat laporan polis terhadap Badrul Hisham atas dakwaan dangkal yang dilakukan bekas aktivis PKR terbabit. Setakat ini, program Jom Ziarah di bawah Projek Artikel 11 telah membawa 8 belia Cina dan India ke Masjid Wilayah Persekutuan pada 4 Mac dan 3 belia Cina ke Gurdwara Sahib di Shah Alam pada 11 Mac. Kepada pemimpin PN sebagai ahli politik yang pernah bertugas sebagai Speaker Dun Selangor selama 5 tahun serta menjadi ADUN selama 10 tahun, Hannah Yeoh amat mengenali Perlembagaan Persekutuan yang mengiktiraf Islam sebagai agama persekutuan. Saya tahu dan memahami Perlembagaan Persekutuan yang mengiktiraf Islam agama bagi persekutuan. Perkara 31 Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa Islam ialah agama bagi persekutuan, tetapi agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Malah rasanya beliau jauh lebih baik dalam memahaminya berbanding kalian yang kelihatan jahil dalam perlembagaan ketika menjadi kerajaan. Cuba ingat kembali berapa kali kalian melanggar prinsip kedaulatan undang-undang, parlimen dan perlembagaan Malaysia. Belum lagi disebut kebobrokan yang kalian lakukan terhadap demokrasi negara sejak langkah Sheraton yang kalian julang sebagai tebuk atap. Kalau penyokong dan pentaksub PN tiada jawapannya, boleh ajukan pertanyaan kepada Bapa Perutusan Khas dan Duta Khas Makan Gaji Buta. Ada grup WhatsApp kan? Jangan lupa maklumkan dalam grup tersebut, borong fitnah 7 kontena untuk dijadikan ulam bersama nasi. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azrin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.